Adik masak ni. Okey Kasih dia. Okey. Okey. Mama satu. Semua pergi pasar. Saya dah biasa pasal keramat ni kak. Yalah kenal kak. Datuk Ramli Sarip dan juga Brother Rosli Muhalim untuk bersama kita di Bapak KFM. Cik buatkan kopi cik, 2 cik. Kita nak minum kopi sambil-sambil kita live. Air semua sudah ready. Dia sudah masuk lah. Kita punya otai sudah masuk dalam konti dah. Alhamdulillah. Dengan melalui apps Bapak KFM, terima kasih banyak-banyak bertamu sekarang di konti Bapak KFM. Datuk Ramli Sarip, kita ke sana sekarang ni. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Brother Is. Alhamdulillah. Tok, headphone. Headphone, tak pakai headphone boleh? Boleh tu, tapi kena pakai headphone lagi real tu. Percayalah. Mari kita. Alhamdulillah. Saya tak minat dengan ni semua. Cuba dengar tu, Tok. Baik, kita dengar tu, Tok. Macam sound. Saya dengar awak macam ni dah clear apa? Okay, lagi clear tu. Alhamdulillah. Nampak? Baru dah tu. Nampak? Cuba test suara tu, Tok. Hai. Kuat lah ni. Kuat. Saya sebutkan lagi sikit. Ya, test. Just. Okey lah. Kecil lagi sikit boleh. Boleh tu. Okey. Okey tu. Alhamdulillah. Kenapa nak pakai ni? Bagi dia lagi sorry lagi. Tapi tak kisah tu. Datuk nak buka pun no problem. Datuk punya hal apa ada hal. Apa pun selamat datang Datuk. Okey. Boleh. Apa cerita sekarang? Alhamdulillah hari ini terima kasih Datuk Ramli Sarip bertamu di konti Bapak KFM. Okey, ubi rebus. Telur Sama tumis. Cantik. Alhamdulillah, terima kasih Datuk sudah datang ke konti Bapak KFM pada hari ini untuk kita mempromosikan konsert yang akan berlangsung di The Zep Kuala Lumpur pada 26 Januari. Saya. Alhamdulillah. Itu yang sedang dinanti-nantikan oleh kita dan peminat. Itulah tu. Saya. Itu suatu yang yalah yang kali terakhir mungkin di Singapura dan apa hajatnya sebenarnya pada 26 hari bulan Januari ini, konsert yang dipanggil Semalam di Melaya. Semalam di Melaya. So kenapa namanya Semalam di Melaya? Pasal dia istimewa. Hmm. Satu kenangan yang indah bagi kami. Hmm. Setelah beberapa puluh tahun kita berada di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Dia tentu sekali banyak kenangan yang indah selain daripada kota Singapura. Jadi kami letak nama tu sebagai latar-latar menghormati dan kita suka. Dan kita diterima oleh peminat-peminat tak kira daripada mana, tetapi muzik Sweet Charity itu diangkat dan diminati oleh mereka-mereka yang minati lagu-lagu Sweet Charity. Alhamdulillah. Dan Sweet Charity mempunyai sejarah tersendiri, iaitu selepas berakhirnya irama pop ye maka Sweet Charity ini muncul sebagai band rock, ya, dan kemudian hidup terus membawa band-band rock yang lain. Apa yang boleh Datuk kata? Adakah zaman itu zaman kemunculan rock, di mana puncanya Datuk membawa rock? Tapi walaupun saya melihat Datuk membawa rock, tapi ada lagi lagu-lagu seperti Apa Khabar Sekarang, lagu-lagu lama yang Datuk bawa. Datuk. Coba Datuk cerita sikit sejarah. Kita orang Melayu, band Melayu, rock Melayu, dan ada berbau Nusantara. Dan itu yang membuat kita terasa diterima oleh generasi ke generasi lah sekarang. Itulah lagu-lagu macam itu pun tetap Datuk tak tinggalkan Datuk, ya. Macam lagu yang sekarang kita main sekarang. Sebagian dari kita lah. Melayu tu Sebagian daripada Sweet Charity. Dan Alhamdulillah peminat-peminat masih lagi mengkaitkan lagu tu dengan sejarah hidup mereka. Dan mereka senang kalau kita dapat menyanyikan lagu-lagu itu di konsert ni. Dan insyaAllah kita akan cuba memuatkan apa yang terbaik untuk konsert Semalam di Melaya. Dan saya rasa peminat-peminat Sweet Charity harus
dan wajar menyaksikan konsert ni. Kita tidak tahu berapa lama yang kita akan boleh pergi atau tidak. Tapi waktu masa ni alhamdulillah, saya rasa semangat, kekuatan apa yang kita lalui selama ini kita dapat imbangi dan kita masih dapat buat persembahan yang saya rasa yang cukup. Kalau kita boleh bertahan 2 jam, 2 jam setengah mungkin lebih, itu satu anugerah yang luar biasa. Tapi kalau kita nak tengok seangkatan yang kita dah tak ada banyak lagi. Terutama di industri sekarang. Kalau di Amerika, di Europe pun bertukar-tukar ganti. Tetapi mereka akan teruskan juga kerana mereka punya pasaran sangat besar. Dan bagi Sweet Charity, dia ada momennya. Dan kadang-kadang memang saya rasa kalau dulu kita time zaman Sweet Charity awal dulu, panggung anniversary, Pesta Pulau Pinang, Pesta Lumut, Pesta Production adalah satu bendera, satu lambang ikonik lah. Jadi semua orang akan tunggu, semua orang akan nak tengok. Bila akhir tahun, dia orang akan beriadah di sana. Dan kalau benda tu boleh dihidupkan kembali, dia boleh jadikan satu pesta yang berbudaya. Orang cara apa sekalipun, saya rasa dia akan menjana ekonomi yang baik. Dan peminat-peminat orang-orang kita tak perlu sangat nak pergi ke Hanjai dan sebagainya. Saya rasa gitu. Sebab ada sesuatu di Malaysia, Datuk. Saya. Ini Datuk bercakap tentang kegemilangan. Pernah Datuk di apa nama tu? KL. Sejuta Wajah kan? Sejuta Wajah, konser raksasa dan sebagainya, Datuk kan? Dan apakah keyakinan Datuk terhadap konsert di The Zep Kuala Lumpur yang tempatnya tu cuma sederhana lah. Tapi sebenarnya yang menganjurkan ni adalah seorang mereka adalah Badan Persatuan Pelayar. Ya. Jadi mereka memang minat, dan kebanyakan daripada pelayar-pelayar ni waktu dia belayar dulu dia banyak dengan lagu-lagu Sweet Charity. Itu yang saya diberitahu lah. Yalah. Jadi saya rasa tepat lah. Jadi mereka yang kadang-kadang dia cakap, konsert ni harga tiket RM15,000, RM10,000 sebenarnya itu pada tahap-tahap tertentu saja. Dia ada tiket yang biasa saja. Dan yang RM10,000, RM12,000 mungkin itu adalah box. Orang panggil VIP box. Ya, VIP yang mana badan-badan daripada korporat ni akan beli sebenarnya. Dia terpulang, sesiapa pun boleh beli sebenarnya. Dan harga yang paling rendah juga ada. Saya. Harga yang rendah berapa katnya? 180. Mampu milik untuk semua orang. Satu gergasi rock, legenda rock Sweet Charity bertamu di The Zep Kuala Lumpur. Dan saya menjadi pengacara untuk press conference tadi. Saya memahami situasi dia bagaimana. Dan Alhamdulillah, saya rasa penjualan tiketnya pun sekarang handal Kak Julia. Berjalan baik lah. Berjalan baik, saya. Baik, Alhamdulillah. Kadang orang tunggu dan lihat dulu. Tapi bila bila sampai waktu dia, diorang agak kalah kabut sikit lah. Sekarang dah 1, dah masuk 2 hari bulan Januari. Jadi ada tinggal lagi 24 hari saja lagi. Dia lagi dalam 3 minggu lebih saja lagi. Jadi kita harap pendengar-pendengar atau peminat-peminat Sweet Charity dapat sama-sama support. 2024 ni satu kenangan mungkin yang baru lah. Pembuka tirai lah. Pembuka tirai. Saya. Baik, Datuk, kita cerita pasal lagu pembuka tirai pada malam hari, Datuk. Lagu apakah yang nak dibawa di konsert Datuk daripada mereka muda sampailah bercucu-cucu, orang yang macam saya daripada remaja-remaja sampailah dah beranak-anak ni, Datuk ni. Selalunya daripada ayah mereka lah, keluarga mereka yang meminati kita. Dan dia beralih kepada anak kerana di rumah tu ayah dan keluarga mereka akan mainkan lagu kita selalu sering di kereta dan sebagainya. Betul. Dia zaman cartridge dan sebagainya. Lepas tu yang tak selangsung anak dia tak pengaruh juga, atau dipengaruhi oleh muzik kita. Dan saya yakin ada juga yang datang nanti, bapa-bapa datang bawa anak. Ini itulah yang kita harapkan. Saya nak tengok momen itu sebenarnya. Kalau di Singapura, umur yang 50 ke atas, saya tengok,
ini semua dulu yang masih remaja dulu funky ya. Itu satu benda yang kenangan lah sebenarnya. Iyalah, bukan satu benda yang hebat, tapi kenangan mereka membesar ketika waktu itu. Kita boleh mula dengan selalunya macam hilang gelap terbit terang. Okey. Main kat C dia lagu ni mempunyai dalam album Sejuta Wajah. Diam-diam mulai nampak bertijar. Hati yang redup kini bercahaya. Aku telah menerima, aku telah mendapatkan arti kehidupan. Titis air jatuh di sudut mata. Tak kuasa daku untuk menahannya. Oh Tuhan, syukur hamba yang hanya dalam hayal kini telah jadi nyata. Telah ku peluk, telah ku dekap cita-cita. Telah ku genggam kau dengan cerita lara. Rasa bangga ku rasakan dalam hati. Tak percaya kenyataannya tiada bermimpi. Itulah dia, hilang gelap terbit terang. Hilang gelap timbul terang. Bila kita taruh reverb sikit tadi tu, pakai iPhone. Lama. Itu satu benda yang agak yang akan dipersembahkan mungkin dengan cara yang lebih berat lah. Yang lebih berat lagi. Tak tentu lah. Ini kita ringan-ringan je tu. Allah, saya pun jujur. Ni kira dendang ubi kayu lah. Dendang ubi rebus ni tu. Dendang ubi kayu, Masya Allah. Dendang ubi kayu. Okey, saya daripada security, saya nak tanya dengan Datuk. Soalan ni lama dah. Tapi saya tidak berpeluang kadang-kadang ni lah. Kita jarang jumpa. Jumpa pun kadang-kadang kita jumpa kat benteng, kena tarik. Saya nak cerita yang lebih serius lagi. Datuk, Sweet Charity is Charity. Ramli Sarip is Ramli Sarip. Okay. Saya tengok banyak lagu-lagu ketuhanan yang dibawa. Lagu ini sebenarnya sedar tak sedar pada saya lah. Sebab saya dengan peringkat umur saya lihat lagu ini Datuk banyak membawa orang kepada perubahan diri mereka. Kalau tidak pemikiran. pemikiran. Pemikiran mereka Datuk. Silakan. Sebenarnya saya rasa benda tu agak biasa lah. Macam selain daripada anggota kita yang lain, Rusli antara yang sepenuh masa lah. Masya Allah, ya. Dia ada buat lukisan dan sebagainya. Dan dia ada buat session dia ada band dia. Dan saya galakkan mereka untuk keluar mencari rezeki cara mereka. Betul. Atau berkarya secara mereka. Kerana saya rasa itu satu benda yang dikurniakan anugerah oleh Allah kepada mereka. Betul. Dan jangan disia-siakan lah. Dan bagi saya ini adalah satu kehidupan saya dan mata pencarian saya dan saya suka dengan kerjaya ini. So saya rasa macam daripada zaman Sweet Charity tu dulu, kalau kita kaji baik-baik, dah ada lagu-lagu daripada macam misalnya lagu macam Bersenda tu, adalah lagu-lagu rakyat, lagu-lagu bila makan garam tentu asin. Lagu tu sebenarnya ada satu jiwa Melayu, jiwa rakyat yang lain. Dan macam misalnya kalau kita buat lagu Hilang Gelap Terbit Terang, apa-apa lagu Haji, walaupun lagu tu yang ada kita ambil dan pinjam guna, tapi kita promotekan lagu itu, kerana jadi satu lagu yang hit, yang digemari. Itu sangat penting saya cakap. Yang kita tak kira. Bagi saya yang penting kita
naikkan taraf lagu itu, kadang-kadang lagu tu perlu ada booster dia. Betul. Kalau kita tengok Rod Stewart, kebanyakan lagu hit song dia daripada lagu-lagu orang lain. Tetapi dia angkat lagu tu. Joe Cocker pun sama. Lagu-lagu Beatles banyak dia naikkan sampai lagu tu jadi besar dan sebagainya. So saya anggap Sweet Charity ni satu benda yang agak macam-macam dia ada sebenarnya. Kalau dia nak berat, kita boleh berat. Hanya kita tak go on heavy metal sangat, tapi ada unsur tu hard rock, heavy metal, rock dan sebagainya. InsyaAllah pada konsert akan datang ni 26 hari bulan Januari kita akan masukkan lagu-lagu yang kita pernah persembahkan di majlis perkahwinan yang sewaktu belum Sweet Charity buat rakaman. Tapi itu nak kena datang menonton lah. Itu pasal sebab lagu-lagu tu kadang-kadang dia satu sejarahnya sendiri. Kenapa kita main lagu ni di konsert ni? Sebenarnya tiap-tiap bermula tu kadang-kadang mesti ada pengaruh yang maknanya pengaruh yang kita dapat yang kita ingin share dengan benda tu. Misalnya saya lihat Wings dia pergi kepada blues, Search dia pergi kepada rock and roll. Ini itu jadinya double trouble antara Aziz Bakar dan Ali Bakar ni. Saya dah study benda ni. Tapi saya lihat Sweet Charity ada semua di dalamnya. Termasuklah irama asli dia ada. Dangdut dia ada. Dangdut dia ada. Blues dia memang dah blues, sebab blues tu adalah root kepada rock, Datuk. Rock and roll pun dia ada blues. Kenapa semua ada pada Datuk? Silakan. Kenapa? Kerana kita diberi mungkin bukan kelebihan, diberi bonus untuk mengadakan lagu ni dan kita mula buat persembahan awal dulu daripada zaman-zaman kenduri kahwin. Memang kita nyanyi lagu daripada 60-an hingga ke Mercies, Deloitte, The Hands, banyak lagi, God Bless dan sebagainya. God Bless tu sebagai macam abang kita lah. Iyalah. Pasal mereka rakam lebih awal dari kita waktu 1976. Ya. Jadi bila kita waktu tu mencari arah mana lagu yang sesuai, yang boleh kena dengan image kita, itu yang bila kita buat persembahan lagu penari jalang dan pelacur tua, orang rasa terperanjat. Tapi kita rasa dekat mungkin di negeri Indonesia, mungkin waktu ketiga itu mereka lebih bebas kerana pendengar dia agak luas. Jadi kita pinjam guna pakai itu sebagai satu karakter kita, tetapi kita tak sangat sampai gunakan bahasa yang agak sampai ada Sodom Gomora tu menceritakan tentang Nabi Lut. Kita gunakan itu, so benda tu jadi. Jadi kalau orang tanya, kita rasa daripada situlah. Lepas tu kita berkembang, kita jadi kawan, jumpa dengan mereka, pernah buat rakaman sekali, konsert sekali. Itu satu benda yang indah lah. Gitulah dia. Wah, dahsyat. Saya rasa kata-kata ini, perbualan ini, hujah daripada Datuk ini, ramai yang belum di live ini belum tahu lah, belum pernah dengar lah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Bila saya rasa bila Rosli kembali aktif, dia lebih confident dengan diri dia. Saya tahu betapa sayu ataupun pedih lah bila dia diuji sebagai seorang pemain gitar. Lepas tu bila dia kena sedikit ujian ni, satu benda yang luar biasa lah. Tapi saya rasa berkat doa daripada peminat-peminat dan dia usaha keras keluarga dia dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan kita tengok macam walaupun AJ umur kita semua dah masuk 70. 70 bang. 70. Sorry tanya bang, 70 berapa bang? Saya 72 lah. 72 bang. Abang Rosli 69. 69. Going to 70. Going to 70 lah bang. Alhamdulillah bang. Okey lah, kira bonus lah. Allahu Akbar. Saya. Okey bang, kita ke lagu satu lagi bang. Saya sebenarnya nak dengar abang nyanyi lagu tu lah bang. Apa sayang, apa khabar? Alamak. Lagu ni sebenarnya bang, lagu yang mak-mak kita nak dodoikan kita dulu masa kecil-kecil ni. Tidur dengan lagu ni bang. Lagu ni pun ada dia ada bukan kontroversi, ada satu ujian yang kita lalui. Kita dapat lagu ni sebenarnya belum ada lagu ni, tetapi lagu lain, tetapi iramanya tidak sangat sesuai dengan kumpulan Sweet Charity. Tetapi bila kita dapat melodi ni, kita rasa dia lebih kita. Bukan kata kita lebih Melayu lah. Kita lebih Melayu. Baik bang. Here we go.
Apa kabarkah engkau sekarang? Lama kita tak jumpa. Salam yang ku sampaikan pasti tidak diterima. Apa kabarkah engkau sekarang? Lama dah ku menunggu. Sampai pada bulan dan di bibirku manakah lagi ku akan menanti. Seribu tahun yang tak akan berarti. Ada sikit sengit tapi okey. Feel masih Melayu lagi ya. Oh, bang. Saya selalu petangkan lagu ni bang. Sekarang ni jadi background lagu ni. Oh. Alhamdulillah, macam mana tuan-tuan dan puan semua? Semoga tuan-tuan dan puan semua terhibur bersama kami dengan Datuk Ramli Sarip. Okey, berapa kapasiti untuk konsert itu bang? Kenapa abang pilih The Z Kuala Lumpur? Saya tak pilih. Saya tak pilih. Mereka yang pilih. Mereka yang pilih. Mereka suka tempat tu kerana tempat tu semua dah ada semua. Sebab maknanya akustik dia tidak ada banyak masalah. Saya pun begitu. Dan instrumentation dia semua dah ada. Saya rasa untuk kita cukup. Tapi kalau tak cukup, kita buat lagi lah. Kita buat lagi lah. Sebab artis ni dia macam pengantin. Ya. Takkan dia nak siapkan pelamin, takkan nak siapkan kompang, dia semua jadi pengantin je. Orang banyak tanya, kenapa tak buat dekat tempat yang lebih besar? InsyaAllah. Tapi saya rasa yang pentingnya penganjur senang dengan tempat tu. Dan kita beri peluang kepada peminat-peminat yang setia, yang nak betul tengok, cepat-cepatlah. Kalau tidak, nanti mereka akan rasa, alamak, kenapa buat tempat kecil? Kenapa tak cukup orang? Kenapa macam itulah. Yalah. Jadi bagi saya, apa yang ada ni buat masa ni, Alhamdulillah. Saya okey. Alhamdulillah. 2-3 dah dipanggil balik. Dan yang ada tinggal 4 orang ni. So bagi saya memberitahu teman-teman supaya kita jangan banyak pertikaian yang tak perlu. Allahu Akbar. Betul bang. Kita kena banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih. Dengan usia kita yang begini, masih ada peluang untuk buat persembahan. Ada lagi orang yang sudi nak panggil kita, dan kita masih boleh buat persembahan. Itu satu benda yang agak luar biasa lah bagi saya dalam usia kita dan juga dalam keadaan negeri. Kerana di Nusantara ni tak ada banyak lagi band-band yang boleh bertahan. Kalau kita di Jakarta, kita ada 14 lah. Lain dah tak ada lagi. Ada tetapi mungkin masih tak begitu ketat. Dan secara saya rasa saya ada buat masa ni saya ada Rahman Sarbani yang agak kuat lah di tulang belakang. Ahmad Jaafar mempunyai sejarah dia tersendiri. Rahman Sarbani sebagai pemain drum. Saya. Ahmad Jaafar sebagai penyanyi kedua dan juga pemain keyboard. Dan Rosli sebagai backing vocal dan gitar elektrik dan akustik. Saya rasa dan kawan-kawan 2-3 sessionis yang membantu kita. Saya dalam dunia ni pun banyak itu. Kalau awak tengok band ni, tapi belakang dia ada sessionis yang bermacam-macam. Backing vocal yang ada benda-benda pelik boleh berlaku. Tapi kita buat masa ni kita very raw and real. Kita tak pakai benda-benda yang digital yang pelik-pelik. Music straightforward. Vokal pun kalau boleh macam gitu, band pun macam gitu, backing vocal pun gitu. Tak perlu kita nak sembunyikan orang banyak-banyak, banyak cover kita tak ada. Pasal kita rasa muzik kita harus ada to raw and real. Saya. Itulah dia. Alhamdulillah. Saya pernah menjadi pengacara untuk 3 gergasi. God Bless,
Blues Gang Saya. dan Sweet Charity Saya. di Stadium Merdeka Saya. satu ketika dahulu. Ya. Oh, itu satu sejarah bersama-sama dengan God Bless pada ketika. Ah. Namun nak jadi kebersamaan itu lagi saya rasa susah sebab Blues Gang pun Momen dia ada momen dia. tu. Saya Mm-hmm. dan saya sangat tersentuh dengan semangat mereka. Yalah. Kalau katakan kalau Blues Gang boleh adakan lagi satu yang mungkin kalau tak sama satu yang lain pun possible benda tu. Tapi yang dia tak tahu mungkin momen mereka, masa mereka belum sampai atau dah sampai, saya tak tahu. Dan bagi Sweet Charity pun kita masih buka lagi ruang kita untuk ke utara, mungkin ke Sabah Sarawak. Kita dalam perbincangan. Tetapi kadang-kadang ada kalanya orang tunggu dan lihat. Tapi buat masa ni saya dengan ahli-ahli kumpulan bersedia dengan apa juga keadaan. Kalau ada panggilan, ada juga dia punya apa ni kata orang tu, Saya menyebut Ramli Sarip ke konti Bapak Kev ataupun Datuk Ramli Sarip ke mana saja, mereka kata wow, ikon rock, wow, idola, wow. Sedangkan saya melihat kehidupan Datuk daripada dulu sampai sekarang ni humble sahaja. Apa yang menjadikan ini semua membawakan Datuk mungkin lahir daripada keluarga yang bagaimana, yang setengah orang sudah bergelar Datuk, sudah bergelar ikon, sudah tentu tidak sudi ke kedai mamak, sudah tentu tidak sudi makan ubi rebus. Datuk, jujur Datuk, silakan. Apa yang Datuk bawa selama ini Datuk yang menjadikan saya dengan Sweet Charity sama juga dulu. Kita tidak sangat memilih. Kita main di kenduri orang kahwin. Alhamdulillah. Jadi kita tahu adat dan budaya. Jadi kita tidak mau jadikan kumpulan kita ni bukan nak dihormati tapi sekurang-kurangnya kita menghargai kurnia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan saya rasa benda itu dah cukup menjadikan Sweet Charity apa yang ada sekarang. Kita tidak minta benda-benda yang pelik, kapal terbang ke apa yang pelik-peliknya nak pergi harus ada ni, ada Bentley ada tak ada. Kita rasa kau menghormati kita apa yang kita ada. Kalau kau anggap kita sebagai legend ke atau kepada idola ke kau kena hormat itu aja. Dan lepas tu kita tak boleh ajar kau kenapa kau nak kasih kita macam ni, kenapa kau nak harus tinggalkan kita kat sini. Kadang-kadang benda tu tidak boleh jadikan satu, tapi mereka tak boleh ambil kesempatan atas kesempatan. Yalah. Kita kena maksud gini, maksud saya kita boleh pilih tapi jangan terlalu memilih itu antara benda yang saya rasa susah nanti nak jadi kerja. Dia macam kita minta boleh jangan sampai minta. Betul. Kalau rezeki kita kadang ada orang dah janji kita nak gini tak ada. Tapi tak apa, rezeki kita dah gitu apa. Tuhan dah tulis macam gitu. Kadang-kadang dia diberikan kita benda yang lain yang lebih baik, kita tak tahu. Itulah ismah. Dalam pengalaman saya rasa walaupun saya juri cakap daripada zaman orang kahwin dulu, kenduri kahwin, mereka faham. Kadang-kadang ada sifat kita degil, tapi degil kita untuk mencari satu benda yang real, bukan mencari benda-benda yang nak gaduh, lawan, apa tak perlu. Saya rasa benda ini satu perjalanan pinjaman saja. Itu saja. Itu dah, masya-Allah. Saya banyak sebenarnya lagu-lagu Datuk boleh saya tengok. Banyak lagu-lagu Kau Yang Satu, lagu Iqra, lagu Adam dan Hawa. Itu dah pasal Ramli Sarip. Itu pasal Ramli Sarip. Saya tapi dia tidak ke mana, dia still itulah. Itu teras je. Folk, blues dan rock tu harus ada. Dan budaya tu. Dan saya menghormati Sweet Charity sebagai satu lambang kumpulan yang tersendiri. Itu lebih daripada peribadi punya band. Tak boleh olah suka-suka hati. Dan bila saya ada peluang untuk saya buat promosi saya sendiri, show saya sendiri, saya akan gunakan mana yang saya boleh sampaikan. Saya masih ingat lagi sewaktu saya buat solo album. Sejam Sweet Charity hampir dah tak ada. Orang tak nak ingat sangat. Tapi setiap kali show tu saya tahu band yang bawa ni boleh angkat lagu tu ke tahap yang tinggi. Jadi kita boleh buat jadi orang kenal balik Sweet Charity punya lagu, dan sampai tu dia akan jadi balik. Kadang-kadang benda tu harus ada satu lagi pusingan. Saya rasa sekarang alhamdulillah lah, kita agak duduk dah agak tenang. Alhamdulillah. Kita pun tidak melampaui batas mudah-mudahan. Dan saya harap kita jumpa pada 26 Januari di Z.
InsyaAllah Datuk. Okey Datuk, kita sesah satu lagi lagu, satu dua lagu sambungnya lagu Teratai, lagu Camellia, lagu-lagu wajib security yang jangan banyak sangat, nanti orang salah dengar. Kita ini mesti Ubi Rebos je tu, mesti Ubi Rebos je. Jangan puyuh. Memang menjadi resmi manusia Batu. ingin hidup 1000 tahun lagi, seperti batu-batu setulus putih hati, melihat kurniaan Tuhan. Lihat batu-batu diiringan jalan, menanjang disinari dan dibasahi hujan, terbiar detik pagi, tangisan mengiringi. Lihat anak kecil hadiri sampai akhir nanti. Batu sayang kau tak boleh berkata, semuanya kau lihat walau kau tak bermata. Dari mula dunia engkau dicipta, hingga akhir dunia engkau kekal jua. Oh, batu. Kepada peminat Sweet Charity yang luar di sana yang mendengar Bapakku FM, jangan lupa menonton, menyaksikan konsert semalam di Melaya Sweet Charity di Z pada 26 Januari 2024. Peace brother, hidup. Aku pulang Semalam di Melaya dari rantau bertahun-tahun di negeri orang Malaya. Oh, di mana kawan lama yang sama berjuang di Melaya. Kekasih hatiku pun tengah mulai hilang tak berkesan. Aduhai nasib, apakah daya cinta hampa, hidupku pun merana. Mana dia? Aduh. Gila. Si Datuk. Dia tahu iya. Dia tahu iya dia. Boleh. Agar, terima kasih banyak. Itu apa ni tu? Dah habis lah. Last. Tak ada tu. Last, very last tu. Tak ada Camellia Teratai tu. Last. Itu pun ini versi Ubi Apa Rebos tu. kau nyanyi? Kita main. Allah, saya tu. Saya pernah tadi Abang Rosli ketika mana dekat handlebar saya nyanyi lagu kan. Pernah tu dengan Abang Rosli. Saya tak boleh dengar aura Datuk ni. Sikit. Jangan habis-habis tu. Nak datang habis, nak tengok dengar lagu ni habis, datang 26 hari bulan. Zep kalau buat ada bakti belanja ni ada datang. Kusan hari-hari indah bersamamu, Camellia. Masya Allah, Camellia. Bangkitkan kembali rinduku, mengajakku ke sana.
tak pedulikan ku terjang, biarpun harus ku tembus padang hilala. Tiba-tiba langkahku terhenti, sejuta tanganlah menahanku. Ingin ku maki, mereka berkata tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan kita jumpa di ZEP 26 Januari. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Kita semua sahabat-sahabat semua sekali di Bapak KFM ya, ada beribu dalam tu sedang menyaksikan, lain dari yang lain. Lahirmu bukan untuk dunia, tapi dunia adalah untuk kepulanganmu. Ya, ini kita Datuk, kita lagu ni mesti kau. Dahsyat. Kita nantikan lagu ni. Saya tak sabar-sabar mengajak kawan-kawan semua untuk ke ZEP 26 Januari. Cerita kat tempat lain, stadium lain tu kita cerita kemudian. Tapi 26 hari bulan ni tuan-tuan puan jangan lepaskan. Hari sejarah Melaya. Muzik di Melaya. Muzik di Melaya. Itu belum cerita lagi tau. Dulu ni cerita pasal Singapura dan Malaysia belum ada lagi. Masa satu negara lagi dulu Datuk. Datuk pas itu. Banyak lagi cerita, nanti lain kali lah. Kita cerita dekat atas The ZEP. Baik. Masya-Allah. Terima kasih Datuk. Sama. Assalamualaikum semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Manusia. Terima kasih alhamdulillah Manusia, semoga banyak. Sate dah sampai Tengok. Sate lagi, anggur lagi, pisang lagi. Orang sayang, orang beli. Nanti ke belakang.